InsyaAllah kita buka pengajian kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil rizam syai'ulahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya cenderung ataupun akur kepada apa yang kebawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadat wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatu ila khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan? Kita harapkan tuan-tuan semua yang berada dalam kesihatan, tubuh badan yang sihat insya-Allah dan sentiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung tafsir Suratul Yasin. Saya rasa inilah siri yang terakhir lah insya-Allah. Jadi kita akan lihat siri yang terakhir tafsiran Suratul Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya tafsiran pada pagi ini sebanyak dapat memberikan pendedahan dan juga pahaman kepada kita berkenaan dengan pendedahan dan kepahaman pada kita insya-Allah untuk menghayati tentang tafsiran-tafsiran yang terdapat dalam Surah Yasin ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan juga iktibar dah tak apa-apa yang telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin. Jadi insya-Allah hari ini, pagi ini adalah siri yang terakhir insya-Allah untuk kita tamatkan pengajian kita tafsiran surah Yasin. Di mana pada ayat yang ke-80 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran allazi ja'ala lakum minas sajil akhdari nara fa iza antum minhu tuqidun. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amru iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allazi ja'ala lakum minas sajril akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan api daripada pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu. Allazi ja'ala lakum minas sajril akhdari nara. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan
api daripada pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api daripada pohon-pohon itu. Jadi apakah tafsiran daripada ayat ini, tuan-tuan? Tafsirannya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan satu lagi dalil menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan orang yang telah mati, menghidupkan yang mati daripada yang menghidupkan yang mati. Sebagai bukti Allah Ta'ala memperhatikan kerja penciptaannya kepada mereka yang engkar, iaitulah pohon hijau yang lembap, pohon hijau yang basah boleh mengeluarkan api yang panas. Sedangkan api dan air adalah satu benda yang berlawanan. Api sifatnya ialah panas membakar, sedangkan air sifatnya ialah menyejukkan dan menghilangkan dahaga dan sebagainya lah. Di samping itu menyegarkan badan. Contohnya kalau kita dalam bab kita mandi, kan, maka bila kita mandi dengan air yang sejuk, insya-Allah badan kita yang lemah akan menjadi segar semula. Kemudian api pula sifatnya ialah membakar. Dia akan dan biasanya yang dibakar itu ialah bahan-bahan yang kering, seperti daun kayu yang kering, kemudian kertas, kemudian kata papan, sifat-sifat yang kering lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kat sini, bukan sahaja benda yang kering boleh mengeluarkan api, malahan benda yang basah juga boleh mengeluarkan api dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang mengontrol, yang mengawal semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala punya sifat kudrah. Kudrah Allah Taala itu ialah taksir. Ta'alluqnya taksir, maknanya memberi bekas. Sedangkan perbuatan kita sebenarnya tidak memberi bekas, tidak ada taksir, tuan-tuan. Jadi Imam Qurtubi menyatakan bahawa pembuktian ini adalah untuk menjawab kemusykilan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir yang mengingkari dan mempertikaikan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan orang yang telah mati. Dalam ayat-ayat sebelumnya telah dinyatakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan yang telah mati, kan, dengan izin dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah Imam Qurtubi telah menyatakan dalam tafsiran, dia kata an-nutfatu haratun ratbatun bitabil hayat fatakhruju minhul hayat wal azmu baridun yabisun bitabil maut fakaifa takhruju minhul hayat fa anzalallah allazi ja'ala lakum minas saydil akhdari naran. Maksudnya an-nutfah haratun rutbatun, air mani itu sifatnya ialah panas, lembab, basah dengan sebab tabii, dan ciri-ciri kehidupan yang ada padanya itulah maka lahirnya kehidupan. Bitabil hayat fatakhruju minhul hayat. Jadi air mani itu dia sifatnya panas dan lembab, basah dengan sebab tabii dia, maka dengan itu maka dia mengeluarkan dia hidup. Fatakhruju minhul hayat wal azmu baridun yabisun. Sedangkan tulang itu sifatnya sejuk kering. Baridun yabisun. Tulang itu sifatnya ialah sejuk kering dengan secara tabii dia dan ciri-ciri kehidupan yang ada padanya, maka bagaimanakah akan lahir daripadanya kehidupan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, kan, allazi ja'ala lakum minas saydil akhdari nara. Allah Ta'ala telah menjadikan api dan pohon daripada pohon-pohon kayu yang hijau basah untuk kegunaan kamu, tuan-tuan. Jadi apakah maksud daripada ayat ini? Maksudnya sesungguhnya pohon-pohon kayu hijau yang basah, sungguhnya pohon-pohon hijau yang basah, lembab dan berair adalah lawan dan seteru kepada api, dan keduanya tidak akan berhimpun dalam satu tempat. Biasanya berlaku begitulah. Maknanya bila kayu yang basah tidak akan mampu keluar api daripada situ. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kat sini bahawa Allah Taala mampu sebenarnya mengeluarkan api daripada kayu yang basah. Sebagai Allah Taala telah membuktikan kekuasaan dia, di mana api yang sifatnya panas membakar tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sifat sikin ni pisau lah. Pisau di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelihnya anak Nabi Ismail. Tetapi
pisau tadi tidak memberi bekas kepada leher Nabi Ismail alaihissalam, tuan-tuan. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud pada ayat ini, tuan-tuan, sesungguhnya pohon kayu yang lembap, basah dan berair adalah lawan dan seteru kepada api, dan keduanya tidak akan berimpun dalam satu tempat. Menurut akal manusia, mustahil sesuatu yang basah lembap boleh memulakan api. Tetapi dengan pohon yang basah, Allah Subhanahu Wa Taala boleh memulakan api yang panas, kerana tiada yang mustahil baginya, dan dia berkuasa memulakan lawan daripada lawannya. Ini menunjukkan kepada kehebatan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi kita janganlah orang kata terperanjat, kerana kalau tuan-tuan lihat contohnya dalam dasar laut kan, dalam dasar laut terdapatnya gunung berapi. Di dasar laut terdapatnya gunung berapi, tuan-tuan. Kalau kita lihat kat situ, sifat gunung berapi ini ialah panas. Tetapi dia masih mampu lagi lah hidup dalam air tadi. Dia masih mampu hidup dan marak. Api dia dalam air, yang mana sifatnya air tadi biasanya ialah untuk menyejukkan dan sebagainya. Jadi ayat ini mengisyaratkan sebagaimana Allah Ta'ala mampu mengeluarkan api daripada pohon hijau yang basah lembab, walaupun bertentangan dengan api yang panas, maka dia juga mampu membangkitkan semula manusia. Walaupun sudah jutaan tahun lamanya, tubuhnya hancur berkecai seperti debu di dalam perut bumi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan semula, kerana benda ini adalah sangat mudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala mampu menghidupkan manusia daripada pertemuan air mani, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mampu nanti menghidupkan semula manusia yang telah pun hancur menjadi tanah. Jumhur mufassirin mentafsirkan yang dimaksudkan dengan sajarah dalam ayat ini ialah dua jenis pohon kayu hijau lembap tetapi boleh memulakan api, iaitulah pohon sajaral makh dan sajaral afar. Kedua-duanya banyak tumbuh di bumi Hijaz, di mana dua pohon ini boleh memulakan api walaupun sifatnya basah dan hijau dan sebagainya. Jadi sesiapa yang hendak menyalakan api tetapi dia tak mempunyai alat, tak ada alat untuk menyalakan api, maka dia boleh mengambil sebatang kayu al-mah dan sebatang kayu al-afar yang hijau, kemudian menggesekkannya di antara satu sama lain, maka keduanya akan memulakan api, tuan-tuan. Inilah kehebatan Allah Ta'ala. Jadi kalau di bumi Hijaz, kalau seandainya kita tak ada api, tidak ada bahaya, tak ada bahan untuk kita membakar, menyalakan api pada malam hari, maka naklah kita mengambil sebatang pokok makh dan juga sebatang pokok al-afar, lalu kita gesekkan pokok tadi, maka insya-Allah maka akan memulakan api. Sebenarnya pada setiap pokok ada api yang boleh dihasilkan daripadanya, melainkan pokok anggur, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Abbas dan Al-Kalbi, fi kulli sajarin nar illa al-inab. Pada setiap pokok ada api, melainkan pokok anggur. Tuan-tuan. Dr. Wabah Zuhaili mentafsirkan ayat ini seperti berikut. Dialah Allah Ta'ala yang mulakan penciptaan pohon daripada air sehingga dia menjadi pohon hijau yang subur, yang mempunyai batang, yang buah dan batang yang matang. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan semula menjadi kayu api yang kering dan nyalakan dengannya. Maka perubahan yang berlaku daripada unsur yang lembab basah, anasir ratubah, kepada unsur panas, anasir al-hararah, membuktikan Allah Ta'ala mampu menghidupkan semula manusia setelah dia kering dan hancur. Setelah kering hancur, Allah Ta'ala baru mampu membangkitkan semula manusia. So, apakah penjelasan daripada ayat pertama yang kita bincang pada pagi ini? Sempurnalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebanyakan pohon kayu boleh jadikan bahan bakar. Apalagi kalau kayu yang basah boleh memulakan api, apalagi kayu yang kering, sudah tentu boleh memulakan api. Tuan-tuan lihatlah kalau contohnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ni kebanyakan pokok-pokoknya adalah pokok-pokok yang lembab dan basah. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kan, Allah Taala boleh menghidupkan api daripada pohon yang basah tadilah untuk membakar hutan. Dan bila hutan telah terbakar, maka Allah Taala satu hari nanti akan membangunkan semula hutan tersebut dengan izinnya.
Kemudian banyak rahmat dan nikmat Allah Ta'ala dalam kehidupan manusia seperti pohon hijau. Manfaatnya sangat banyak. Bahan manfaatnya sangat banyak. Boleh antaranya ialah boleh menjadi kawasan tadahan air. Kemudian sumber penapatan, makanan dan minuman. Kemudian bahan bakar dan juga binaan, tuan-tuan. Kemudian pada ayat yang ke-81 pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran, dia kata awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqun alim. Tidaklah diakui dan tidak ada percayai bahawa Allah Ta'ala telah mencipta langit dan bumi, kan? Berkuasa menciptakan semula manusia bagaimana dia menciptakan mereka dahulu. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencipta langit dan bumi? Tidakkah Allah Ta'ala yang telah mencipta langit dan bumi itu mampu berkuasa mencipta manusia sebagaimana dia mampu mencipta manusia pada kali yang pertama dahulu. Ala ayyahlukum mislahum. Bala wa huwal khallaqun alim. Ya, betul. Diakui dan dipercayai Allah Ta'ala itu berkuasa dan dialah yang mencipta yang tiada perbandingan kepada ciptaan dia, lagi yang maha mengetahui. Jadi apakah tafsiran pada ayat 81 ini? Allah Ta'ala memperingatkan orang-orang kafir dengan firman-Nya bahawa betapa jahil dan salahnya ucapan manusia yang menyatakan may yuhyil izama wa hiya ramim. May yuhyil izama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur menjadi debu? Lalu Allah Ta'ala mentemplak mereka dengan berkata awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bukankah Allah Ta'ala itulah yang telah mencipta 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi dengan ciptaan yang sangat besar, berkuasa dan mampu menciptakan manusia sebagaimana dia menciptakan manusia dahulu. Bala wa huwal khallaqun alim. Bala wa huwal khallaqun alim. Ya, benar, dia berkuasa. Dialah yang maha pencipta, tiada perbandingan dalam ciptaannya. Lagi dia amat mengetahui itu. Ini sifat yang ada kepada Allah SWT dan pelbagai lagi sifat-sifat kesempurnaan yang ada kepada Allah SWT. Allah Ta'ala ada menyebut dalam satu ayat lain pula yang ada kaitan dengan ayat ini. Awalam yarau anna Allaha allazi khalaqas samawati wal ard walam ya bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhil mauta bala innahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dengan tidak mengalami kesukaran dan kepayahan sedikit pun dalam penciptaan dia. Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sudah tentu berkuasa pula, kan, dia mencipta manusia itu pada kali yang kedua. Pada kali pertama dia mampu membuat dengan mudah langit dan bumi dengan segala isinya. Kalau langit itu ada 7 petala langit. Yang langit yang pertama yang kita nampak ni pun dengan penuh dengan keajaiban, dengan planet-planet, dengan bintang-bintang, gugusan bintang, planet-planet yang bertaburan, yang tidak berlanggar di antara sama lain. Kan, kemudian bumi pun tuan-tuan lihatlah dengan luas yang terbentang, dengan lautan dia, kan, dengan gunung kanang, dengan hutan belukar dan sebagainya. Dan segala kehidupan yang terdapat di lautan, dan segala kehidupan yang terdapat di daratan, dan ada kehidupan yang terbang di udara. Ini menunjukkan pada kita tentang kehebatan dan juga kesempurnaan keciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kemudian Allah Taala juga ada menyebut dalam Al-Quran, dia kata la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Demi Allah, demi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, akbar, daripada penciptaan manusia. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tuan-tuan. Kebanyakan manusia itu dungu, kan, bodoh, jahil, tidak mahu fikir, tidak mahu menerima peringatan-peringatan daripada para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang telah berikan pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mahu mengambil pengajaran. Akhirnya nanti mereka akan rugi sendiri kerana tiada ada bakalan mereka ketika menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, apakah penjelasan pada ayat yang ke
yang ke-81 ini. Pengajaran pertama, suci ya Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kelemahan dan kekurangan-kurangan. Kemudian Allah Ta'ala sifatnya adalah pencipta. Pencipta, Al-Khaliq. Khaliq mana pencipta, yang menjadikan. Sedangkan manusia inilah makhluk. Makhluk mana yang dicipta. Khaliq ini daripada isim fa'il, yang membuat. Sedangkan makhluk yang kena buat. Isim maf'ul. Jadi sifat yang kena buat adalah mengikut kepada acuan orang yang membuat. Contohnya rumah ini mengikut kepada acuan pada tukang rumah. Kasut mengikut kepada acuan tukang kasut. Apa yang dikenaki oleh tukang kasut, maka kasut itu akan terjadi. Tetapi tukang kasut tak mampu mencipta diri dia sendiri. Kemudian tukang buat rumah tak mampu untuk mencipta diri dia sendiri. Tak mampu untuk mencipta diri sendiri, batang tubuh dia sendiri. Kerana sifat manusia itu lemah. Dan dalam pembuatan dan penciptaan juga dia ada had lah. Tidak semua benda yang boleh dicipta oleh manusia, dan tak semua benda boleh dicipta oleh orang yang kena cipta. Baik. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat yang terakhir pada surah Yasin ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ini kata, innama amruhu iza rada syai'an ayyakula lahun fayakun, ayyakula lahu kun fayakun. Ada satu ayat lagi nanti insya-Allah. Awalam innama amruhu iza rada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila dia mengenaki ada sesuatu, maka dia berkata dengan benda itu jadilah. Maka dia berkata kun, jadilah, fayakun, maka lalu jadilah. So tafsiran daripada ayat ini, Allah Ta'ala menggambarkan, ayat ini menggambarkan Allah Ta'ala boleh mencipta sesuatu dalam sekelip mata. Hanya dengan sekali arahan saja, maka jadilah, dan tak perlu kepada arahan yang berulang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis kursi. Dia kata, an Abizar, qala Rasulullah SAW, yaqul azza wa jal, ya ibadi kullukum muznibun illa man afaitah fastaghfiruni aghfir lakum wa man alima anni aqdiru ala maghfirah fastaghfirani bi qudrati ghafartu lahu wala ubali. Wa kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum wa kullukum fakir illa man aghnaitu fasaluni ughnikum. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa ahyakum wa maitakum wa radbatum wa yabisum ajma'u ala asqa qalbin min qalbin ibadi ma naqasa fi mulki janahal ba'udah walau ijtama'at ala atqa qalbin abdin min ibadi ma zada fil mulki min janahil ba'udah walau anna awwalakum wa akhirakum wa ahyakum wa maitakum wa radbakum wa yabisun wa yabisakum ijtama'u fas'alani kullu sa'il minhum ma ballagtu niyatuhu fa'ataitu kullu sa'il minhum ma sa'ala man naqasani kama law anna ahadakum marra bisafatil bah faghamasha fihi ibrah summa intaza'a kazalik la yankusu min mulki zalika bi anni jawadun majidun samadun a'ta'i kalam wa azabi kalam in aradtu syai'an fa innama aqulu lahu kun fayakun. Terjemahannya daripada Abu Dzar Al-Ghafiri katanya, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT telah berfirman kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku terdiri daripada jin dan manusia, semua kamu berdosa. Setiap kamu pada asalnya berdosa, melainkan sesiapa yang telah aku maafkan, maka mintalah ampun kepadaku, insya-Allah aku akan ampunkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang mengetahui bahawa sungguhnya aku Maha berkuasa dan Maha mengampun, lalu dia memohon keampunan padaku, nescaya aku ampunkan dosa-dosa dan kesalahannya, dan aku tak peduli wala ubali mana aku tak peduli sebanyak mana pendosa dan kesalahan dia, asal nama kata dia memohon keampunan padaku, maka aku ampunkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan tiap-tiap kamu adanya asalnya sesat. Setiap kamu pada asalnya sesat. Melainkan sesiapa yang telah aku beri petunjuk pada dia, maka naklah kamu mohon petunjuk padaku, nescaya aku akan berikan petunjuk. Dan kata Allah Ta'ala juga dalam hadis kursi ini, setiap kamu adalah fakir, miskin. Melainkan sesiapa yang aku memberikan kekayaan pada dia, maka mintalah rezeki padaku, nescaya aku akan kayakan kamu. Dan sekiranya orang-orang yang terdahulu pada kamu, orang terdahulu pada kamu dan yang terakhir kemudian kepada kamu, dan yang hidup pada kamu dan yang mati kepada kamu, yang basah, yang kering, kan, semuanya berhimpun di atas satu hati, satu hati yang paling alim. Nasaya dia tidak mengurangkan kerajaan-Aku, walaupun sebesar sayap nyamuk sekalipun. Walaupun sebesarnya sayap nyamuk, dia tidak akan mengurangkan kerajaan-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kalau seandainya mereka semua berhimpun dalam satu hati yang paling bertakwa, pun dia tidak akan menambah kerajaan-Ku. Mana kalau yang berhimpun di atas orang yang paling degil, orang yang paling degil, yang paling jahat, mereka berhimpun dalam satu hati untuk menjahanamkan aku, maka dia tidak akan merosakkan kerajaan-Ku walaupun sedikit pun. Dan kalau mereka orang yang paling bertakwa, semuanya dikumpulkan daripada awal dunia sampai akhir dunia, sama ada jin dan manusia, semuanya dikumpulkan dalam satu hati orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala, maka dia tidak akan menambahkan kerajaan-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehebatan kuasa Allah Taala. Dan sekiranya orang terdahulu dan terakhir pada kamu, yang hidup dan yang mati, yang basah dan yang kering, semuanya berkumpul, kemudian setiap mereka meminta padaku dengan sehabis-habis sampai cita-cita dan kehendaknya, dan aku berikan kepada mereka setiap yang mereka minta, namun semua pemberian itu sedikit pun tidak mengurangkan kerajaan-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi kalau seandainya semua manusia dikumpulkan, jin manusia dikumpulkan sejak pada awal dunia sampai akhir dunia, semuanya minta kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku berikan permintaan mereka, tetapi semuanya itu tidak akan mengurangkan kerajaan-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana jika sekiranya seorang daripada kamu melalui tepi laut, tepi pantai, kemudian dia mencelup padanya sebatang jarum, kemudian diangkat jarum tersebut, maka apakah tinggal yang lekat pada jarum tadi, melainkan sangat sedikit dah, sangat sedikit. Itulah perbandingannya lah. Segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia di dunia ini, kan, sebenarnya banyak lagi nikmat-nikmat yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, apakah penjelasan pada ayat ini? Pertama, Allah Taala tidak berhajat kepada peralatan, sebarang bahan dan pertolongan dalam penciptaan kepada sesuatu. Ayat ini menggambarkan betapa cepatnya Allah Taala mencipta dan mengurus sesuatu, hanya sekadar dia berkata kun, jadi fayakun, maka jadilah segala hajat dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Guna pada ayat yang terakhir, ayat 83, Allah Subhanahu Taala menyebut dalam Quran, Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maksudnya Allah Taala yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Jadi ayat ini tuan menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Taala itu suci daripada sebarang keburukan dan kekurangan dan semua perkara yang tidak layak baginya. Kan, biadihi malakutu kulli syai'in. Dialah Allah Taala yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Dia mempunyai kuasa penuh yang sempurna di alam ini. Dia mencipta, dia melaksanakan, dia mengarah, dia mengubah sebagaimana yang dikenali tanpa sebarang halangan dan keterbatasan. Di tangannya segala kunci-kunci, khazanah kan alam ini. Dia memiliki rezeki dan dia memberi rezeki pada makhluk, bukan dia minta rezeki pada makhluk. Allah SWT sebut dalam Quran, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah Ta'ala yang di tangannya seluruh kerajaan langit dan bumi, dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un.
Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-83 ini, wa ilaihi turja'un, dan akhirnya nanti kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana semuanya besok akan dibangkitkan setelah berlakunya semua kematian. Segala makhluk yang terdapat di langit dan bumi. Hatta malaikat maut sekalipun. Semuanya akan meninggal, akan mati. Dan setelah melalui proses-proses tertentu, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula makhluk tadi dan dikumpulkan manusia tadi pada mahsyar untuk dihisap dan diberi pembalasan sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So, apakah pengajaran pada ayat yang ke-83 ini? Pertama, jin dan manusia semuanya akan kembali kepada Allah di hari pembalasan besok. Oleh itu, persiapkanlah perkara untuk menghadapi hari yang menakutkan tadi. So, apakah yang penting pada kita? Apakah persiapan yang kita siapkan? Apakah amalan-amalan soleh yang kita telah sediakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu pada satu hari yang padanya kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takut oleh kamu kepada Allah Taala yang kamu semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang apa yang diusahakan, sedangkan mereka tidak kurangkan balasan sedikit pun. Yang kedua, semua hamba Allah Ta'ala naklah bertasbih kepada Allah, iaitu menyucikannya daripada sebarang keburukan dan kekurangan, sama ada dengan lidah ataupun panca indera, tuan-tuan. Sama ada dengan lidah ataupun panca. Alhamdulillah, tuan-tuan, selesailah tafsiran surah Yasin. Setelah beberapa lama kita bersama, mana sebanyak 30 siri lah. 30 siri yang tidak kita lalui untuk tafsiran surah Yasin, mana daripada ayat pertama sampai pada ayat ke-83 daripada surah Yasin ini. Mudah-mudahan dengan apa yang dapat dikongsikan sepanjang daripada pertemuan kita ini, mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengambil iktibar, mengambil pedoman, mengambil pengajaran untuk dijadikan sebagai panduan lah dalam kehidupan kita bersama, insyaAllah, dalam kita menuju suatu hari nanti kita akan semua akan dikumpulkan dan akan dihimpunkan di hadapan mahsyar untuk dihisap segala amalan-amalan kita. Dan pada masa itulah kita sangat mengharapkan kepada kata mujizat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mujizat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia dapat memberikan pertolongan pada kita. Selesai. Alhamdulillah, selesai. Jadi kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'an ya fatah ya alim. Naulana qulubana biduri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Tahassana bi izzatil jabarut wa tahassana bi izzatil malakut wa tawakkalna 'ala hayyil ladzi Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'al bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.